Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Izzatul Husna binti Ahmad Sahar dari Fakulti Teknikal dan Vocational bagi program ISMP Reka Bentuk dan Teknologi. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan hasil tigawan di bawah tajuk Pengurusan Murid Pelbagai Upaya. Tajuk tugasan ini mendorong kami untuk memilih lokasi tinjauan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam atau dikenali sebagai SMPKVSA yang terletak di Seksyen 17 Shah Alam, Selangor. Kami memilih SMPKV Shah Alam sebagai lokasi tinjauan kerana 100% pelajar yang merupakan murid berkeperluan khas (MBK) iaitu terdiri daripada pelbagai kategori masalah kurang upaya. Malahan, sekolah ini turut menawarkan pelbagai bidang pemahiran vocasional mengikut minat para pelajar bagi menjamin kehidupan mereka pada masa hadapan. Bagi mencapai kehendak tugasan, kami telah menemu ramah penolong kanan pentadbiran SMPKV Shah Alam untuk bertanya dan mengetahui lebih lanjut bagaimanakah pengurusan murid pelbagai upaya dilaksanakan di sekolah beliau. Baiklah, secara ringkasnya, pengurusan murid pelbagai upaya merupakan satu proses pengawalan bagi program pendidikan yang menggunakan kaedah khusus dan sesuai dalam perkembangan fizikal, mental, emosi dan juga sosial bagi golongan yang berkeperluan khas. Tambahan pula, melalui tinjauan ini, kami mengetahui teknik dan pendekatan yang diambil oleh guru-guru dalam mengawal situasi murid berkeperluan khas. Antaranya melalui pengurusan emosi, pengurusan tingkah laku, pengurusan diri murid, disiplin pelajar dan juga pelaksanaan pembelajaran dan kesyaraan yang merangkumi 4 konsep iaitu pemulihan, pengayaan, pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas. Menurut Puan Wanyomi binti Puan Umar, penolong kanan pentadbiran SMPKV Shah Alam menyatakan pengurusan murid pelbagai upaya perlu dilaksanakan mengikut keperluan murid pendidikan khas. Berdasarkan pencerahan beliau, saya dapat simpulkan di sini bahawa kita perlu memberi keperluan yang khas kepada mereka yang berkeperluan khas. Ini kerana setiap daripada mereka mempunyai tahap intelektual yang berbeza-beza dan keperluan yang diperlukan oleh mereka juga turut berbeza-beza. Oleh itu, mereka perlu pemantauan yang khusus dan secara menyeluruh berbanding pelajar normal yang lain. Insan istimewa ini perlu diberi pendidikan khas. Pendidikan khas boleh didefinisikan sebagai perkhidmatan, rancangan pendidikan dan teknik untuk mengajar individu yang mengalami masalah pembelajaran, pendengaran dan juga penglihatan. Sekolah-sekolah pendidikan khas telah diwujudkan sebelum kemerdekaan lagi. Kerajaan juga telah menjalankan program pendidikan khas integrasi PPKI dan program pendidikan inklusif PPI. Program ini dijalankan bagi tujuan memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk mendapat akses pendidikan yang sesuai dan relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Afika binti Zulkifli. Daripada kumpulan 11, saya akan membentangkan tentang objektif kajian tinjauan berdasarkan tajuk kumpulan kami, pengurusan murid pelbagai upaya. Terdapat 3 objektif kajian tinjauan ini, iaitu yang pertama, membincangkan tentang pengurusan murid berkeperluan khas di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep pengurusan murid pelbagai upaya merangkumi aspek pemulihan, penggayaan, pelbagai kecerdasan dan berkeperluan khas. Dan yang terakhir sekali, membincangkan cara guru mengurus pelajar berkeperluan khas dari aspek emosi, disiplin, tingkah laku dan pengurusan diri. Baiklah, seterusnya adalah kaedah metodologi. Ada beberapa metodologi yang kami gunakan untuk melaksanakan kajian tinjauan ini. Terdapat 3 metodologi iaitu kaedah melawat kawasan tinjauan di mana kami seluruh ahli kumpulan kami, kumpulan 11 telah melawat ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam untuk membuat tinjauan berdasarkan situasi sebenar pengurusan pembelajaran di sekolah tersebut. Seterusnya, kaedah kedua adalah kaedah temubual di mana kami telah menemubual penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam iaitu Puan Wanyomi binti Wan Umar
Dan seterusnya kami bertanyakan tentang pengurusan murid di sana, serta kami juga sempat bertanya kepada guru-guru dan para pelajar pendidikan khas di sekolah tersebut berkaitan dengan pengurusan mereka di dalam kelas, asrama dan juga di bengkel. Seterusnya, yang terakhir sekali adalah kami menggunakan kaedah mencari bahan di internet, mana kami menggunakan platform daripada Perpustakaan Tengku Bainon, UPSI, iaitu web OPEC untuk mencari kertas kajian ataupun jurnal daripada tajuk pengurusan murid berbagai upaya. Dalam masa yang sama kami juga melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Seterusnya, latar belakang Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Sekolah ini merupakan satu daripada 4 buah sekolah di bawah pentadbiran Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah ini menempatkan seramai 217 orang pelajar dan menyediakan kemudahan asrama dan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah ini turut menyediakan 9 jenis kursus yang berbeza. Di antaranya adalah desktop publishing, pembuatan perabot dan juga pembuatan pakaian wanita. Pemulihan merupakan perbuatan memulihkan atau pengembalian kepada keadaan semula yang berkait rapat dengan pelajar-pelajar yang menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Selain itu, pemulihan juga merupakan usaha untuk memperbaiki kekurangan sesuatu ataupun memperbetulkan sesuatu. Di sini saya ingin berikan beberapa contoh kaedah PDPC yang dijalankan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Di antaranya ialah perkelasan pelajar mengikut tahap intelektual. Nombor 2, demonstrasi. Nombor 3, peka terhadap emosi pelajar. Nombor 4, memberi arahan rangka demi rangka kepada pelajar. Nombor 5, melakukan intervensi. Intervensi di sini membawa maksud mengubah pemikiran dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya dapat mempertingkatkan keyakinan diri. Sebagai contoh, pelajar tidak suka untuk makan buah apel, tetapi buah apel itu memberi khasiat kepada pelajar tersebut. Di sini, kita boleh menggunakan intervensi dengan mengubah buah apel tersebut menjadi jus apel, kek apel, pie apel dan sebagainya. Pemulihan ialah satu program aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang alternatif bagi membantu pelajar yang menghadapi masalah dalam pembelajaran. Jelaslah di sini bahawa pendidikan pemulihan adalah satu bentuk pendidikan untuk membetulkan sesuatu yang berkurangan di dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafawani binti Syekmat dari ISMP Reka Bentuk dan Teknologi, Fakulti Teknikal dan Vocational. Baiklah, saya akan teruskan kepada penggayaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, mentaklifkan penggayaan sebagai perihal, usaha, proses dan sebagainya. Penggayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan. Tujuan program penggayaan ialah untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman di samping mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Seterusnya, ia merupakan sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar dengan memberi satu peluang kepada murid-murid dalam mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari, daya cipta dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat suatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan dan masyarakat. Objektif penggayaan adalah membolehkan murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereka, di samping menambahkan minat dan pengalaman yang dapat membantu mereka ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. Selain itu, menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu. Seterusnya, memupuk tabiat membaca melalui suatu program membaca dalam bentuk
bentuk penggayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan. Di samping itu, menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan mereka terus mencari ilmu pengetahuan sendiri. Dan akhir sekali, memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat ilmu tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan. Terdapat dua jenis penggayaan. Yang pertama, penggayaan mendatar dan yang kedua, penggayaan menegak. Penggayaan mendatar adalah aktiviti yang berdasarkan kepada kebolehan murid dalam sesuatu kumpulan. Manakala penggayaan menegak pula adalah aktiviti yang berdasarkan minat dan bakat murid dalam kumpulan cerdas sahaja. Sekolah Menengah Pendidikan Kelas Vokasional Shah Alam menggunakan kedua-dua jenis penggayaan. Hal ini kerana membezakan dua jenis penggayaan ini adalah mengikut jenis kumpulan intelektual. Sebagai contoh, murid yang punya intelektual yang tinggi akan diajar dengan jenis penggayaan yang menegak, manakala murid intelektual yang kurang cerdas atau sederhana, mungkin guru akan mengajar dalam jenis penggayaan yang mendatar di dalam kelas. Setelah ditemu buat salah seorang guru di sekolah tersebut dalam kursus pengetahuan ini, beliau mengatakan antara aktiviti penggayaan dilakukan adalah contoh aktiviti penggayaan dilakukan di Sekolah Menengah Pendidikan Kelas Vokasional Shah Alam adalah menggunakan muzik semasa pembelajaran supaya murid-murid lebih santai dan fokus. Yang seterusnya, menggunakan demo apa yang perlu murid-murid lakukan. Dan yang terakhir, mengajar secara satu persatu iaitu selesaikan suatu perkara dahulu baru tunjukkan dengan pengajaran yang lain. Sebagai rumusan, penggayaan memberi aktiviti tambahan kepada murid yang dapat menguasai satu kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih daripada itu. Selain itu, murid-murid dapat meluaskan pengetahuan berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan unit pembelajaran secara mendatar. Dengan pembelajaran jenis aktiviti penggayaan yang mencabar dan menarik, dapat menambah lagi minat murid untuk terus belajar. Terdapat 9 jenis pelbagai kecerdasan yang telah diperkenalkan oleh Howard Gardner, antaranya kecerdasan verbal ataupun linguistik. Kecerdasan verbal ni lebih kepada memahami, bertutur, menulis berbagai jenis bahasa dan mampu menguasai bahasa asing dengan baik dan fasih. Antara tokoh yang mempunyai kecerdasan verbal atau linguistik ini adalah A. Samad Said. Seterusnya, kecerdasan interpersonal atau social emosi. Kecerdasan interpersonal ini biasanya menunjukkan sikap suka berkawan, mampu memberikan kerjasama yang baik dalam kumpulan dan menunjukkan sikap keprihatinan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal ini merupakan sikap yang mengenal pasti kelebihan dan kelemahan dalam diri sendiri ataupun kebolehan mengenali diri sendiri secara mendalam. Biasanya individu ini menunjukkan ciri-ciri tertentu iaitu mempunyai tahap keyakinan yang tinggi. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan logik atau matematik. Kecerdasan logik matematik ini mempunyai daya ingatan yang tinggi dan dapat berfikir secara konseptual dan abstrak. Biasanya, logik matematik ini dikaitkan dengan kira-kira atau yang berkaitan dengan angka. Contohnya, Albert Einstein. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Kinestetik ini merujuk kepada pergerakan badan. Biasanya golongan ini memiliki fizikal yang cerdas dan lebih cenderung kepada aktiviti sukan. Biasanya melihat daripada segi perkembangan utama dan potensi kecerdasan ini dalam kegiatan latihan vokasional. Biasanya kejayaan yang dapat dilihat daripada kecerdasan kinestetik ini daripada kejayaan lakonan, atlet dan sebagainya yang memerlukan tenaga fizikal. Seterusnya adalah kecerdasan muzik. Kecerdasan muzik ini mampu mendengar bunyi yang dihasilkan dan membezakan setiap muzik yang didengari. Biasanya kanak-kanak ni akan dirangsang melalui muzik. Contohnya pembelajaran yang akan didengarkan dengan muzik. Seterusnya kecerdasan visual ruang. Kebolehan individu mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan. Termasuklah mempersembahkan idea visual tu dan ruang secara grafik. Biasanya cara yang berkesan untuk belajar menerusi kecerdasan visual ruang ini adalah melalui carta ataupun gambar rajah. Seterusnya kecerdasan naturalis. Naturalis ni berkaitan dengan alam semula. Jadi, biasanya golongan ini akan menghargai tumbuh-tumbuhan,
bahan galian, haiwan dan semua yang melibatkan dengan kejadian alam. Okay, biasanya dalam pembelajaran, golongan ini biasanya suka melakukan pembelajaran di luar kelas. Okay, akhir sekali adalah kecerdasan eksistensial. Golongan ini adalah golongan yang minat dengan falsafah dan lebih kepada keagamaan. Okay. Guru-guru haruslah bijak dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran ini dengan menggalakkan murid yang mempunyai kecerdasan eksistensial ini untuk membaca buku-buku keagamaan, menjelaskan tentang konsep ketuhanan serta mengadakan aktiviti keagamaan. Berdasarkan tinjauan yang telah dijalankan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocasional Shah Alam, sekolah ini menggunakan beberapa cara ataupun kaedah untuk meningkatkan kecerdasan di dalam kalangan murid tersebut. Okay, dalam kalangan murid tersebut, tahap pencapaian ataupun kecerdasan intelektual dia berbeza dengan pencapaian murid yang normal. Ini kerana di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocasional tersebut mempunyai murid yang mempunyai masalah pembelajaran, pekak, bisu. Okay. So, tinjauan yang kita orang jalankan, kecerdasan kinestetik ini ditingkatkan melalui latihan vokasional yang ditawarkan oleh Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocasional tersebut dengan menawarkan beberapa kursus yang memerlukan aktiviti fizikal ataupun secara keseluruhannya memerlukan aktiviti yang fizikal, contohnya kursus pembuatan perabot, otomotif dan sebagainya. Okey, seterusnya melalui kecerdasan muzik, tinjauan yang kami jalankan dalam bengkel elektrik, terdapat guru yang menggunakan muzik sebagai proses dalam pengajaran dan pembelajaran. Kerana menurut guru tersebut, pelajar akan lebih fokus ataupun memberi tumpuan terhadap tugasan yang diberi sekiranya muzik tersebut digunakan dalam proses PDP. Menurut guru-guru tersebut, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocasional Shah Alam ini, kursus yang ditawarkan adalah mengikut tahap kemampuan murid tersebut. Contohnya, guru akan membuat saringan ataupun muka sebelum murid-murid masuk ke dalam Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocasional ini, kerana bukanlah semua murid yang berkeperluan khas boleh masuk ke dalam sekolah tersebut, tetapi murid yang mempunyai tahap-tahap masalah pembelajaran ataupun pekak dan bisu yang sesuai untuk masuk ke dalam kursus ataupun sekolah tersebut. Okey, sekolah tersebut menerima pelajar-pelajar yang mengalami masalah pembelajaran, contohnya disleksia, autism serta masalah-masalah fizikal iaitu pekak, bisu. Okey, kesimpulannya, teori pelbagai kecerdasan ini haruslah diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP, kerana ia menyokong pembelajaran yang bersepadu dan menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan keperluan pelajar. Di samping itu, ia juga dapat melihat persamaan dan perbezaan antara individu dan mengakui bahawa setiap murid itu berlainan keupayaan dan kecerdasan dengan cara pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, guru-guru haruslah peka dan mendalami teori pelbagai kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahanisa binti Nur Hashimi, yang memegang kad matrik di 2019-108-947, akan memberi penerangan kepada anda apakah itu berkeperluan khas. Mengikut topik kami iaitu pengurusan murid berbagai upaya, dan saya akan menerangkan apa itu berkeperluan khas. Baik, murid berkeperluan khas adalah merujuk kepada murid yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan murid normal dari segi mental, fizikal, keupayaan diri, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku, emosi dan juga ciri-ciri fizikal yang lain.
Mengikut Sila dan Samsilah 2006 mengkategorikan murid berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang memerlukan pendekatan dan pembelajaran yang berbeza daripada murid biasa. Murid berkeperluan khas terbahagi kepada murid bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran, bermasalah pembelajaran. Maklumat pendidikan khas 2003 dalam Sila Samsilah 2006. Baik, istilah kanak-kanak berkeperluan khas terdapat pada 3 bahagian, iaitu handicap, disability and impairment. Handicap ini adalah sesuatu kelemahan yang terdapat pada seseorang akibat daripada sesuatu kekurangan yang menghadkan atau menghalang seseorang itu memenuhi peranan sebagai seorang yang normal. Sebagai contohnya, murid yang cacat pendengaran, yang kurang dari segi pendengaran, dia tidak boleh menganggotai atau menyertai pancaragam ataupun belajar sesuatu yang memerlukan diri pendengaran yang sangat kuat seperti belajar muzik dan sebagainya. Tetapi kekurangan pelajar tu tak nampak waktu dia belajar dalam maklumat sains. Maknanya dia nampak sebagai seorang yang normal, boleh belajar macam biasa, tapi bila ada sesuatu aktiviti yang melibatkan pendengaran seperti bermain muzik pancaragam yang perlu dianggotai, yang boleh dianggotai oleh murid biasa, murid normal, tetapi dia tak boleh. Okey, dan seterusnya disability. Disability ni sesuatu yang menghalang seseorang melakukan kerja atau tugas tertentu yang dapat dilakukan oleh individu normal. Contohnya, seorang pelajar yang lumpuh kedua kakinya. Kita nampak dia boleh pergi sekolah dengan murid biasa, cuma dengan menggunakan kursi roda. Itulah perkara yang menghalangkan dia melakukan kerja. Murid biasa, murid normal boleh pergi sekolah macam biasa, boleh jalan kaki, boleh naik basikal dan sebagainya. Tetapi dia perlu ada orang yang hantar, perlu naik kursi roda untuk melancarkan perjalanan dia. Okey, seterusnya impairment. Impairment ini ketidaknormalan dari segi aspek psikologi, fisiologi dan anatomi. Contohnya orang yang kekurangan dari segi pendengaran dan juga penglihatan. Baik. Seterusnya, sebagaimana yang disebutkan, ciri-ciri murid berkeperluan khas ada 4. Yang pertama ialah masalah pendengaran, yang kedua ialah masalah penglihatan, yang ketiga masalah fizikal dan yang keempat ialah masalah pembelajaran. Masalah pendengaran, seperti mana yang kita tahu, ada murid yang telah menggunakan bantuan alat mendengar untuk membantu dia mendengar dan juga mempelajari sesuatu. Masalah penglihatan dan juga masalah fizikal seperti yang kita tahu menceria, mungkin dia cacat tangan, kaki dan sebagainya. Masalah pembelajaran. Baik, saya nak fokus kepada masalah pembelajaran. Yang dikatakan ialah masalah pembelajaran ini adalah murid yang lambat untuk menguasai kemahiran berkomunikasi dan juga menghadapi kesukaran untuk membaca, mengeja, menulis dan mengira kerana dia lambat dari segi untuk menerima sesuatu yang baru. Contoh dia adalah murid yang sindrom Down, autism, hyperactive, terancam akal, kurang upaya dalam pembelajaran, ini yang dipanggil LD, dan juga disleksia. Masalah murid ini, dia sangat memerlukan keperluan khas dalam segi pembelajaran. Dia nampak sebagai seorang murid yang normal, terutamanya murid yang kurang dalam pembelajaran. Dia nampak normal, tapi bila kita mengajar, dia agak lambat untuk memahami apa yang kita belajar. Jadi dia adalah murid yang berkeperluan khas. Perlu diajar dengan cara yang teratur, perlu diajar dengan cara yang sangat disiplin. Maksudnya, kalau dia tak dapat menguasai ilmu tu, kita tak boleh macam murid biasa. Okey, awak boleh baca buku ni, awak boleh faham sendiri, nanti saya terangkan lagi. Tak boleh. Dia adalah manusia yang perlukan keperluan khas, seperti macam mungkin cikgu kena juga attract dia
untuk dengar, untuk fokus apa yang belajar dalam kelas. Baik. Seterusnya, saya dan kawan-kawan saya telah pergi ke sekolah profesional pendidikan khas Shah Alam. Baik, di situ terdapat pelbagai jenis murid. Tetapi murid keperluan khas ada dua di sekolah itu. Yang pertama adalah masalah pendengaran dan juga masalah pembelajaran. Apa saya dapat lihat, setiap kursus yang ditawarkan adalah kursus yang sebenarnya mendidik murid-murid ini untuk menjadi orang yang lebih berdikari, orang yang lebih tahu bagaimana untuk melakukan sesuatu dengan begitu baik dan disiplin. Kerana mereka ini diajar bagaimana untuk, sebagai contohlah saya ambil operasi pengeluaran batik. Mereka belajar teknik-teknik untuk mencorakkan sesuatu kain yang kosong dan dijadikan seperti corak batik. Mereka belajar daripada satu persatu. Mereka juga mempunyai, macam murid biasa, ada sukatan pembelajaran. Jadi di saya, kebanyakan guru di saya mengatakan bahawa murid masalah pembelajaran lagi susah diajar, lagi susah untuk beri pembelajaran yang baik berbanding dengan masalah pendengaran. Sebab bagi mereka kata masalah pendengaran ni murid nampak murid itu normal. Jadi ada yang otaknya seperti orang normal, seperti budak normal, tapi dia mempunyai masalah pendengaran. Mungkin disebabkan dengan masalah pendengaran itu dia agak lambat, macam cikgu cakap apa tadi, tapi apabila dia dah faham sesuatu tu, dia lagi senang diajar daripada budak masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran, adik saya pergi, kami pergi memantau dekat pembuatan pakaian wanita. Cikgu tu dia kata macam memang susah nak ajar budak masalah pembelajaran. Dia memang kadang-kadang kita dah tunjuk awak kena ikut 2 cm dekat bahagian baju kan, tapi dia tak boleh ikut. Jadi dia cakap, cikgu ini kan dekat sini kan 2 cm. Jadi dia memang tak boleh nak bila kita bagi sesuatu task, dia memang macam betul ke dekat sini. Dia agak lambat, dia agak sukar untuk dilepaskan begitu saja. So jadi cikgu dekat situ kata masalah pembelajaran, murid yang bermasalah pembelajaran sangatlah susah sebelum untuk diajar. Tapi murid masalah pendengaran, saya dapat tengok di penyediaan dan pembuatan makanan, mereka belajar menggunakan bahasa isyarat. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap, apa yang kita sebut melalui mulut, mereka tak dapat tangkap. Jadi sesetengah perkataan dia memerlukan cara komunikasi yang betul lah. Jadi di sana sekolah menengah college vocational pendidikan khas Shah Alam menawarkan 9 kursus, iaitu operasi pengeluaran batik, pembuatan pakaian wanita, dandanan rambut, penyediaan dan pembuatan makanan, operasi pembuatan perabot, pemasangan dan penyelenggaraan elektrik, desktop publishing, peralatan penyaman udara, servis dan penyelenggaraan motosikal. Akan tetapi tidak semua murid masalah pendengaran akan mengikuti kursus yang diberikan. Kursus itu diberikan mengikut keperluan khas mereka, mengikut keupayaan yang mereka ada. Contoh macam masalah pendengaran, dan juga masalah pembelajaran, ada di operasi pengeluaran batik, pembuatan pakaian wanita dan dandanan rambut, penyediaan dan pembuatan makanan, operasi pembuatan perabot dan juga pemasangan dan penyelenggaraan elektrik. Akan tetapi murid yang masalah pendengaran tidak mampu untuk mempelajari dan mengikuti kursus desktop publishing, peralatan penyaman udara, servis dan penyelenggaraan motosikal. Sebab masalah pendengaran, untuk khusus desktop
desktop publishing ni dia perlu hadap komputer. Dia perlu menguasai segala aplikasi dalam aplikasi dalam komputer. Jadi dia memerlukan pembelajaran yang dengar buat. Peralatan penyaman negara, servis penyaman motosikal pun juga begitu. Jadi saya nak kongsi pengalaman saya masa di sana. Saya masuk dalam salah satu kelas di sana khusus desktop publishing. Kat sini ada murid masalah pembelajaran. Ada yang LD, ada yang autism dan juga ada yang cacat fizikal, tangan dia lah. So, saya tanya cikgu tu, yang autism ni ada tak kadang-kadang perangai tantrum dia tu datang kan? Cikgu kata pernah. Datang kelas tiba-tiba menangis. Datang kelas tiba-tiba macam dah marah. Datang kelas tiba-tiba tak ada apa-apa. Dia buat perangai macam tak nak dengar apa cikgu cakap. Jadi cikgu dari situ terpaksa kawal emosi murid tersebut sebelum meneruskan pembelajaran. Jadi di situ nampak bahawa murid berkeperluan khas ini perlu diberi didikan dan juga pembelajaran yang khas untuk mereka. Dan jadi tak semua murid berkeperluan khas memerlukan satu sahaja jalan pemulihan. Tak semua murid berkeperluan khas memerlukan satu sahaja pembiayaan yang mendidik mereka menjadi seseorang yang lebih baik. Tapi setiap daripada mereka memerlukan keperluan khas masing-masing. Itulah yang dapat saya gambarkan. Apakah itu murid berkeperluan khas atau dalam lagi tajuk pada berkeperluan khas. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan khas merupakan kaedah yang direka secara terperinci untuk mereka yang berkeperluan khas. Dalam konteks pendidikan, terdapat konsep utama dalam pengurusan murid berbagai upaya, iaitu pemulihan, pengayaan, pelbagai kecerdasan dan juga berkeperluan khas. Keempat-empat konsep ini saling berkait, iaitu murid berkeperluan khas perlu diberi pendidikan khas yang berkesan dan pelbagai mengikut tahap intelektualnya. Tambahan pula, tenaga pengajar perlu kreatif dan inovatif dalam memberi intervensi kepada pelajar bagi memberi perubahan ke arah yang lebih positif.